Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak TM1 kerana menjemput saya sebagai speaker pada petang ini. Saya rasa amat bertuah sebab topik pada petang ini dan dia punya summit ialah mengenai City Leap. Leap ataupun lompat, kalau kita katakan lompat. Sebab jikalau kita lihat siapa yang ramai tengok TikTok lah. Kalau kita tengok TikTok, orang yang buat bungee jumping kan. Bungee jumping tu apa yang menyebabkan mereka agak susah untuk membuat loncatan tersebut. Dia akan berdiri di tebing, dia akan masih memegang pada apa yang dia boleh pegang. Dan dia susah nak terjun. Terjunan yang pertama tu. Disebabkan dia merasakan dia sudah berapa selesa duduk di atas platform tersebut dan tidak mahu melonjat ke depan. Jadi cara yang paling mudah untuk kita melonjak ke depan ialah orang di belakang tu menolak kita. Itulah caranya untuk kita mendapat melompatan yang pertama. Begitu juga dengan City Leap. Kalau kita lihat smart cities in Malaysia ni agak susah juga kita hendak meloncat ataupun mendapatkan langkah pertama untuk mendapatkan kita jadi bandar Bestari. Jadi kita hendaklah mendapatkan satu loncatan ataupun lonjakan yang pertama tu dengan pemikiran yang berbeza. Minda kita kenalah transformasi. Jadi dalam pembentangan petang ini saya nak menceritakan serba sedikit mengenai challenges, cabaran yang selalu kita akan hadapi dan kita akan lihat mengapa agak susah. Local council bukan setakat di Malaysia saja. Di seluruh negara, di seluruh dunia mereka mempunyai masalah yang sama juga. Tapi kalau kita lihat juga perubahan bandar Bestari itu akan mengubahkan ke semua bandar ni lebih-lebih lagi kepada rakyat atau citizen mereka. Jadi saya pernah membuat satu survey lah. Survey ni saya buat di LinkedIn dan saya tanya ada 2 soalan. Soalan yang pertama saya menanyakan apakah success factor yang amat penting sesebuah bandar Bestari. Jadi jawapan dia, walaupun ada beberapa jawapan yang di situ saya lampirkan, tapi jawapannya ialah dia kata excellent vision. Visi sesebuah PBT tersebut, bandar Bestari itu hendaklah begitu mantap, begitu kata orang clear, dia clear vision. Itulah yang diharapkan. Jadi saya harap Datuk Bandar yang ada di sini mereka mempunyai excellent vision. Itu sebab kita berada di sini. Jadi soalan yang kedua pula, saya bertanya, kenapa kebanyakan bandar yang hendak membuat smart city ini gagal ataupun susah hendak disiapkan? Dan beberapa kriteria juga telah dibentangkan di situ. Dan jawapannya ialah too many stakeholders. Ini disebabkan mungkin ramai, kalau kita lihat, bandar Bestari ini boleh dibangunkan dalam 2 cara. Cara yang pertama adalah kalau bandar Bestari itu adalah bandar yang kita panggil greenfield. Greenfield ni kosong lah. Jadi bandar yang masih kita boleh bangunkan perancangan daripada awal hingga siap agak mudah sebab dia punya stakeholdersnya dia mungkin satu, tak ramai stakeholders dia. Tetapi apabila kita mempunyai bandar yang agak lama, sudah berpuluh tahun, ada yang beratus tahun atau kita panggil brownfield, itu yang menyebabkan sistem dalam bandar tersebut mempunyai ramai stakeholders dan ini menyebabkan agak susah untuk kita membuat sesuatu keputusan atau untuk bergerak ke depan. Itu yang jawapannya. Tapi kita akan lihat dalam pembentangan nanti, saya akan tunjukkan apakah masalah-masalah lain juga. Kalau kita dengar, mungkin ini adalah kali pertama kita dengar Smart Cities 4.0. Jadi istilah 4.0 ini saya letakkan di sini sebab kita sedang menghadapi satu era baru yang kita panggil Industrial Revolution 4.0. Jadi apa sahaja industri yang kita akan hadapi, dia akan berubah kepada 4.0. Kita mendengar bahawa Industry Forward pada 2018 bila dilancarkan,
ia lebih kepada salah satu sektor, manufacturing sektor. Tapi sebenarnya industri forward tu hanya industri 4.0 itu hanya terhad kepada manufacturing, tidak begitu sesuai kalau kita lihat banyak lagi industri yang memerlukan 4.0 juga. Jadi IR 4.0 itu lebih menjangkau lebih besar daripada industri 4.0. Jadi IR 4.0 dan industri 4.0 adalah sesuatu yang berbeza ya. Jadi kita lihat dalam smart cities juga dia mempunyai 4.0 Bandar Bestari. Jadi secara mudahnya kalau kita nak transformasikan bandar kita, dia akan melalui beberapa fasa. 4 fasa. Fasa yang pertama, kalau dalam era IR 4.0, kita selalu katakan kita menggunakan physical ataupun manual tools. Alat-alat yang lebih fizikal lah, benda yang kita boleh pegang, menggunakan tenaga kita. Jadi kalau kita berubah kepada era 2.0 pula, ialah di mana alat-alat yang kita gunakan ini, dia mempunyai tenaga kuasa elektrik. Jadi dalam factory, mungkin factory itu mempunyai elektrik lah. Dalam era 3.0, di mana internet telah diguna pakai, komputer, database telah diguna pakai. Itu dah adalah era 3.0. Era 4.0 pula, apabila teknologi seperti yang kita selalu dengar, ini semua meletakkan intelligence di depan. Intelligence seperti artificial intelligence, augmented reality, big data analytics, robotics, blockchain, IoT. Ini adalah teknologi yang diguna pakai dalam era IR 4.0. Jadi persoalannya, adakah bandar kita ini sudah berada di bandar 4.0 ataupun belum? Jadi petang ni kita buat satu soalan lah, ujian lah kita katakan, supaya kita petang-petang ni kita lebih cerah sikit. Kita lihatlah. Saya nak bagi mudah kita balik kepada cara kita masak. Sebelum kita masuk ke bandar, cara kita masak. Cara kita masak sekarang, era mana yang kita rasakan cara kita masak? Adakah kita dalam era IR atau cooking 4.0? Kalau kita menggunakan dapur, api, bara dan sebagainya, ini era 1.0. Kalau kita menggunakan oven yang elektrik, hanya boleh tukar timer dia, temperature dia, itu 2.0. Dan sekiranya kalau kita menggunakan oven yang boleh buat, ini cara masak sup, ini masak kek dan sebagainya, dia mengubah, dia ada program, dia 3.0. Cara 4.0? Okay. Cara 4.0 kita guna robot untuk masak, kita ada 3D printing untuk masak. Ada. Cara kita nak makan, kita buat kuih kita dengan 3D printing pun boleh juga, atau menggunakan robot lah. Itu era 4.0 cara masak. Ini cara mudah kalau kita nak memahamkan apa keadaan kita sekarang. Okey, lagilah kita bagi contoh lagi. Cara kita mengajar. Kalau kita menggunakan papan hitam, papan putih ke dan sebagainya, itu 1.0. Cara kita menggunakan OHP projector, transparansi, kita guna transparansi pakai marker, 2.0. Kita menggunakan online, 3.0. Dan kalau kita menggunakan cara apa, 4.0? Kita gunakan robot, augmented reality, artificial intelligence dan sebagainya, itu mungkin 4.0. Di mana era kita secara kita mengajar? Pendidikan kita sekarang. Mungkin sekarang di 3.0 lah. Pada satu ketika kita masih lagi 1.0 lagi. Dan sekarang kita dah move kepada 3.0. Cara kita transact, kita berurusan dengan keuangan. Mungkin cara pertama gunakan duit. Itu 1.0. Cara kedua, kalau kita menggunakan cash register untuk keluarkan duit, untuk pertukaran wang. 3.0 apabila kita menggunakan credit card. Kita guna credit card online. 4.0, apa cara 4.0? Ialah kita menggunakan Apple Pay ke, e-wallet ke, kita dah 4.0. Jadi kalau kita tanya dalam cara transaksi kita sekarang, memang benar kita dah move kepada
era 4.0. Cara kita buat travel booking pula. Kita ingat satu ketika kita nak pergi booking, kita kena pergi physically pergi ke travel agency dan kita kena buat booking. Cara kedua, at least kita buat telefon call. Cara ketiga, kita buat online booking. Cara keempat, kalau kita gunakan augmented reality, kan kalau kita pakai augmented reality, kita boleh duduk di sini, kita boleh merasa bahawa kita berada di negara yang tertentu dan terus buat booking on augmented reality. Itu cara kita buat travel booking. Okey, ini cara kita pula dalam Bandar Bestari. Macam mana kita handle pothole kita? Era manakah kita? Adakah kita menggunakan fizikal, cara nak tutup lubang, orang komplain bahawa kita tutup lubang? Ataupun kita menggunakan stem roll ke, dah naik taraf sikit? Ataupun kita menggunakan online, kita menggunakan aplikasi pintar yang boleh ambil gambar di mana pothole tersebut, kan dia boleh geotag kan, kita buat report, kita buat laporan kepada PBT kita dan PBT akan dapat maklumat gambarnya dan lokasinya di mana. Itu online lah. Ini banyak aplikasi dah sekarang ni yang telah diadakan, tapi adakah kita sudah berada di sini tahap 3.0 ataupun 4.0 cara kita detect pothole? Cara bagaimana tu? Ada saya lihat dalam satu bandar lah, dia cuba dekat luar negara lah. Dia letak sensor dekat lubang tu dan setiap kali kereta masuk dalam lubang tu, dia akan detect lubang tu dimasuki oleh tayar dan dia akan hantar tweet. Dia ke Twitter, terus ke Twitter, dia bagi tahu lubang, alamak, rosaklah kereta saya. Dia macam itulah, setiap kali masuk lubang dia akan bagi tahu kepada PBT dia. Mungkin cara ini kita ada dia ada artificial intelligence, dia ada pakai image recognition. Sekarang apa yang kita buat, kita boleh pandu saja dan boleh akan detect lubang-lubang secara banyak, tak payah ambil satu-satu gambar. Dia terus drive, dia akan tahu jalan kita ada 10 lubang ke, 100 lubang ke dan sebagainya. Dan dia akan buat map dan dia boleh hantar kepada kita punya local council buat report. Ini cara 4.0. Cara kita parking pula. Bandar Bestari bagaimana yang bentuk 4.0? Cara pertama, kita masih dalam era menggunakan gores. Ini era 1.0 lagi. Ya. Masih ramai kan? Masih banyak lagi tempat kita menggunakan era ini. 2.0, at least lah ada orang di situ yang kita boleh buat bayar dekat toll booth dia. 3.0, mungkinlah kita pakai kad touch RFID. Kita boleh keluar dengan RFID online. Dan keempat, ini di mana kita menggunakan kamera untuk detect dia punya plate number dan bila dia masuk dan bila dia keluar. Jadi tak payah bayar, cashless, totally cashless. Ini adalah era 4.0 Bandar Bestari. Inilah yang kita mahu apabila kita bergerak daripada satu era ke satu era dalam kita punya istilah bandar kita. Persoalannya sekarang, di manakah kita? Traffic light kita, Puan Syaz ada bagi tahu cerita tadi. Era tu kita dah tahulah era yang canggih kan. Tapi sebelum masuk era yang canggih tu, era traffic light kita masih gunakan orang. Kalau gunakan orang, kita masih lagi 1.0. Kalau pakai traffic light elektrik aja, yang aja nombor saja yang bergerak, itu tak cukup. Dia masih lagi 2.0. 3.0 mungkinlah dia ada timer dia boleh program, control dan boleh online. Dan mungkin 4.0 dia ada kamera yang dikatakan Puan Syaz tadi, ada 7 state 9. 7 7 atau 9 state di Malaysia ini telah menggunakan image recognition dan dia boleh tahu berapa panjangnya queue di situ jadi ini adalah era di mana City 4.0 menggunakan teknologi begini. Ini yang kita perlu tahu bahawa kita bila melihat bahawa apabila kita merasakan di era COVID sepanjang 2 tahun kita ada
perkara yang kita rasa gap yang paling besar, iaitu internet. Tanpa internet, era 4.0 tidak akan wujud. 3.0 dia punya fundamental dia mesti ada internet. Dan internet ni mesti ada kelajuan yang baiklah, kelajuan yang laju, berkapasiti tinggi dan wireless, ya. Jadi 3.0 memerlukan internet. That's the fundamental prerequisite dia sebelum dia menjejaki kepada 4.0. Jadi bila saya tanyakan ni kebanyakan daripada industri player, kita sebenarnya masih lagi 2.7. Dia 3 pun tidak, 2 pun tidak, antara 2.7. Jadi begitu banyak lagi gap yang masih lagi kita belum rapatkan jurang tersebut. Kalau saya pergi kepada industri di mana manufacturing sector, mereka mempunyai sistem-sistem equipment yang masih stand alone, yang berdikari, dia tidak disambung kepada internet. Jadi kita perlu sambungkan kepada internet, baru kita katakan dia sudah mesin dia dalam 3.0. Ya. Kita bagi contohlah, kita buat transaksi dalam bentuk kita nak sign dokumen kita. Bagaimana? Dalam era COVID, orang akan hantar borang dalam bentuk PDF, dia akan print out, dia kena sign balik, dia kena scan balik, lepas tu dia kena email balik. Jadi dia punya perubahan from analog ke digital, digital ke analog banyak kali sebelum dia disampaikan kepada sana. Dan akhirnya dia kata, selepas kamu hantar PDF file yang dah sign ni, kamu kena sign balik semula, hantar physical. Kena hantar juga physical dokumen. Jadi dia macam mana dia? Dia antara digital ataupun analog. Analog tu maknanya physical lah. Jadi kita kena ada perubahan di mana semua transaksi kita kalau boleh kita adakan dalam bentuk digital. Jadi saya lihat ada 7M yang kita boleh transformkan bandar Bistari kita. Kita lihat M ada 7. M yang pertama, kalau kita lihat manpower. Kalau kita rasakan kita punya operasi memerlukan tenaga kerja yang begitu ramai dan tidak begitu efektif, teknologi boleh mengurangkan kita punya dependensi kita kepada tenaga manusia. Jadi kalau kos dia terlalu tinggi, kita punya kos manpower kita, tenaga kerja, maka kita boleh gunakan teknologi seperti IoT. Kita boleh remotely, kita boleh monitor kita punya peranti atau kita meter kita dari jarak jauh. Saya ingat lagi masa kita COVID lockdown pada tahun 2020, apabila tenaga nasional pun sendiri tak boleh hantar orang pergi ke rumah-rumah dan baca meter. Dan akhirnya kita dapat bacaan meter kita 3 bulan sekaligus kan. Itu yang memeranjatkan orang. Ramai orang peranjat sebab selepas dia datang kemudian dia akan bagi tahu kita punya meter reading kita begitu banyak. Tapi apa kata kalau dia boleh pantau, boleh baca meter kita dari jarak jauh. Itu kita boleh gunakan kurangkan kos. Macam contoh juga tadi, smart waste management, kita boleh smart waste yang kita bagi tahu di mana sampah-sampah yang sepatutnya diangkat, dan kita boleh tahu di mana lori-lori itu bergerak di mana, dan kita sebagai citizen boleh tahu bila lori itu akan sampai di rumah. Kadang-kadang kita tak sempat pun kita tahu dan lori itu pun dah keluar. Kita belum keluarkan barang kita ke depan, sampah-sampah kita ke depan. Apa kata lori itu tersebut dah mempunyai satu IoT sensor, dan bila dia masuk dalam kawasan kita, orang-orang di kawasan itu akan tahu. Lori sampah akan sampai dalam masa 5 minit atau 10 minit, atau mereka dah berada dalam kawasan rumah kita. Ya. Ataupun tong sampah yang dah begitu banyak, bila ada sensor disebut, dia akan bagi tahu kepada yang waste management, dia akan tahu sampah di mana sepatutnya diambil. Ya, itu waste management. Pothole pun sama. Kita lihat reporting tadi, sama ada menggunakan online, physical kita ambil gambar, ataupun kita menggunakan image recognition. Manpower satu. Kedua, kita tengok M yang kedua ialah mobility. Mobility ini untuk memudahkan kita punya citizen untuk bergerak lebih mudah, perjalanan yang lebih lancar, kita boleh reducekan congestion, comfort of kita punya travelers, kita punya safety untuk kita punya traveler dan sebagainya. Smart transportation, kita belum mengubah lagi di mana bas itu akan sampai,
bila bas itu sama ada dah penuh ataupun tidak dan sebagainya. Jadi informasi ini patutnya boleh sampai kepada aplikasi kita, cashless toll, RFID yang kita selalu pakai dekat tol yang kadang masuk pun tak boleh, keluar pun tak boleh kan. Itu masalah. Tapi sekarang dah okey lah saya rasa. Sudah lebih baik. Yang ketiga ialah yang ketiga ialah mesin. Mesin ni ialah bila kita mempunyai aset yang mahal, kita hendak pantaunya dari jarak jauh. Kita nak tahu bahawa sama ada mesin kita, alat, aset kita itu adalah dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi bila ada sensor-sensor tertentu, dia boleh bagi tahu dia punya uptime, downtime dia berapa, dan dia boleh, bila data tu dah banyak, kita boleh tahu, predict bila seperti traffic light boleh down ataupun tidak, lampu di jalan raya memerlukan pemantauan ataupun tidak. Contoh yang lagi, yang satu ialah bacteria resistant touch screen. Ini pun untuk kios. Kalau orang takut untuk touch macam screen kios ni, dia ada yang jenis dipanggil bacteria resistant. Dia bakteria tak boleh melekat lah dalam skrin tersebut. Ini untuk memantau mesin ataupun aset kita. M yang keempat ialah method. Selalunya kita lihat bahawa proses yang lama dalam zaman IR 1.0 menggunakan manual tenaga kerja, dia banyak begitu proses. Orang kena sign off. Jadi kita tak mau selepas 10 langkah ada orang kena sign. 10 langkah lagi, step lagi kita kena sign. Jadi bila nak dapat keputusan yang terakhir, ramai di antara in the middle tu banyak orang untuk buat sign off. Tapi bila kita menggunakan teknologi, dia akan memudahkan kita. Dia akan melangkau daripada A ke Z dengan lebih mudah, lebih cepat. 10 langkah atau 20 langkah proses yang kita ada boleh dikurangkan 50% ataupun jadi hingga kepada 20%. Jadi proses ini lebih agile. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, citizen reporting. Kalau dahulu nak report, banyak dia cara nak report. Tapi sekarang menggunakan mobile app, dia direct terus kepada PBT. Local council app, banyak. Kita kena bangunkan local councilnya app ni supaya transaksi antara citizen tersebut dengan PBT mereka lebih mudah. Untuk cara pembayaran dan sebagainya. M yang kelima, market. Ini kalau boleh kita hendak membantu penduduk ataupun citizen di kawasan tersebut, rakyat mereka untuk jadi begitu, apa kata orang tu, lebih kepada inovatif. Kita boleh create smart city ataupun accelerator, di mana hub yang tersebut boleh buat jadikan living lab, boleh test bed untuk mereka mencuba inovasi-inovasi baru supaya mereka boleh berkembang, market daripada bukan setakat lokal, dan dia boleh dijual kepada luar negara. M yang keenam ialah money. Jadi antara salah satu model yang paling mudah untuk PBT menerima ialah apabila teknologi vendor datang tu, dia bagi tahu kita boleh buat duit bersama, kan? Bila buat duit bersama lebih mudah. Kalau keluarkan duit memang susah. Jadi bila boleh buat duit bersama, revenue generating, produk-produk yang revenue generating ini kita boleh buat revenue share. Jadi kosnya akan lebih rendah dan semua akan dapat win to win lah. Maknanya semua teknologi vendor akan bermanfaat dan begitu PBT pun bermanfaat. Contohnya ialah smart parking. Smart parking dia mungkin kalau parking-parking yang boleh mengurangkan kos kita sebab kita boleh buat bayaran daripada jarak jauh menggunakan aplikasi, ataupun dia boleh mengurangkan leakage. Leakage, tak ada lagi orang menyalahgunakan cara pembayaran dan sebagainya. Kitanya revenue akan makin bertambah. Itu sudah dibuktikan oleh banyak smart parking punya vendor ataupun parking operator yang menggunakan aplikasi smart parking. Dan smart parking ni sebenarnya dia antara contoh aplikasi yang hampir ke semua bandar bestari akan mulakan. Bukan setakat untuk revenue generating, tetapi dia ada satu penting, iaitu dia punya carbon driven application sebenarnya ni. Apa yang saya masukkan ni, kalau kita lihat 30% daripada congestion yang berlaku di bandar selalunya disebabkan kereta tersebut dia akan pusing-pusing nak cari parking. Dia susah nak parking. Dia pusing-pusing, jadi bila dia pusing banyak kali tu congestion berlaku,
dan dia akan mempunyai kesesakan lalu lintas, maka karbon akan lebih banyak lagi tersebar. Jadi kalau nak kurangkan karbon, kurangkan kereta daripada jam, kesesakan, mudahkan dia supaya cari parking. Bila dia dapat cari parking cepat, dia buka aplikasi, dia tahu parking di mana, terus dia park. Tak payahlah dia nak pusing 3-4 kali. Ya. Itu sebab ramai di antara bandar Bestari menggunakan smart parking sebagai dia punya aplikasi. Dan kita lihatlah banyak contoh. Public wifi, you boleh buat revenue share, you boleh bike sharing kalau boleh. Yang sekarang mungkin di Malaysia tak ramai, tapi banyak di luar negara menggunakan bike sharing, charging station dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh yang kita boleh bekerjasama. Yang akhir sekali, M yang terakhir ialah mengenai management. Management yang dikatakan di sini ialah bagaimana management sebagai datuk bandar, pengurusan hendak melihat dan memantau data-data KPI mereka secara cepat. Tak perlu lagi nak mengatakan suruh staf dia buat, staf terpaksa mengambil masa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan untuk dapatkan data tersebut. Jadi dia buka aja dashboard dia, dalam 1 minit secara real time mereka akan mendapat keputusan ataupun KPI secara instant, secara instantaneous. Jadi City Dashboard, Command Center adalah salah satu application yang selalu kita akan lihat. Jadi untuk mendapatkan ini, data-data ini perlu di collect ataupun collection lah, aggregatekan dia. Okey. Itu adalah 7M. Jadi saya tak nak sentuh banyak sangat mengenai aplikasi ini sebab mungkin aplikasi ini berubah bergantung kepada bandar-bandar tuan-tuan semua. Kenapa saya katakan di India, dia dulu ada buat satu projek dia panggil 100 Smart Cities. Sebenarnya lebih pada 100 Smart Cities. Setiap bandar di India mempunyai masalah yang berbeza. Begitu juga PBT di Malaysia. PBT di Malaysia, aplikasi yang sama tidak boleh berjaya di tempat PBT yang lain. Kemungkinan dia berbeza disebabkan cara penggunaan dia, cara penduduk dia macam mana, cara infrastruktur dia dah macam mana. Jadi dia punya perbezaan tu menyebabkan kegunaan dia berbeza. Jadi pain point of a smart city is totally different from one city to another. Kita tak boleh pergi, kita melawat UK, London, kita pergi ke Korea, Seoul, kita pergi ke Singapura, kemudian kita nak tiru aplikasi dia dan buat di Malaysia, kemungkinan tidak berjaya. Sebab aplikasi mereka adalah untuk menyelesaikan masalah penduduk mereka. Jadi kita cara nak menyelesaikan masalah kita, kita kena faham apa masalah kita. Itu sebab saya rasakan TM1 membuatkan sesi klinik seperti ini supaya lebih tahu bagaimana apakah masalah sebenar yang dihadapi oleh PBT tersebut. Kita tak boleh ambil contoh yang sama, tapi mungkin kita boleh lihat secara holistiknya. Sebagai contoh secara holistiknya, kita boleh tengok daripada atas, masalahnya mungkin sama tapi berbeza dalam dia punya keadaan. Dan dia mesti satu, dia mesti citizen centric. Berpusat kepada penduduk, masalah penduduk tersebut. Kalau kita buat aplikasi Bandar Bestari ikut suka kita je, dan penduduk sebenarnya bukan itu yang dia nak, mungkin itu punca kegagalan. Jadi teknologinya banyaklah. Mungkin itu akan dibincangkan lebih lanjut lagi. So bagaimana kita hendak memulakan Smart City-nya journey ni? Smart City ni kalau Bandar Bestari, saya boleh anggapkan dia sebagai badan manusia. Kitanya badan manusia ni, kesihatan badan kita ni keseluruhan ni bandar ni. Kesihatan badan kita ni bergantung kepada darah kita, urat saraf kita bagaimana, jantung kita macam mana, dan kita punya otak, kita punya kecerdasan otak dan sebagainya. Bandar pun sama. Dia punya brain, dia punya kesihatan dia punya waste. Macam mana kita buang dia punya sisa-sisa dia punya perjalanan darah dia ialah dia punya jalan raya dia. Bagaimana mudah jalan tu boleh bergerak membawa satu kenderaan yang lain daripada destinasi dia. Begitu juga darah kita. Kalau darah tu tak lancar, maka kalau tersumbat, penyakit tu banyaklah.
Sisa kalau tak boleh dibuang, itu akan penyakit lah. Bandar pun sama. Jadi caranya begitu juga bila kita lihat anatomi badan kita ni, kita boleh sebagai contoh lah. Kalau kita buat aplikasi yang boleh memantau kesihatan kita. Dulu Favorite pernah buat aplikasi yang dipanggil, kita panggil Rakib. Rakib ini adalah aplikasi di mana kita memantau keadaan seseorang, kesihatan seseorang. Dia punya heart rate, pulse, dia punya ECG, dia punya blood pressure. Jadi kita boleh pantau dia. Bukan dia saja, tapi orang lain boleh pantau dia. Maknanya kita buat ni untuk orang tua. Orang tua ni dia duduk di rumah, anak-anaknya boleh pantau dari jarak jauh. Itu yang kita panggil Rakib. Dan kita cuba tukarkan dia kepada boleh pantau orang pergi haji. Orang pergi haji, dia pakai jam tersebut, kita boleh pantau dia. Anak-anak di Malaysia akan boleh pantau dia. Jadi serupa juga dengan bandar. Kalau bandar itu kita letakkan sensor-sensor tersebut, kita boleh tahu kesihatan bandar dia. Dan kita boleh letakkan dalam dashboard yang kita katakan command center. Kita lihat indeks macam mana dia buang sisa dia, indeks mobility dia, indeks environment dia. Jadi banyak indeks yang kita boleh kumpul dan kita boleh paparkan dalam satu command center. Dan yang paling penting, yang setiap kali bila kita bangunkan Bandar Bestari, dia boleh kena lihat daripada kacamata penduduk itu sendiri. Citizen. Citizen adalah penting. Mereka yang duduk di bandar. Berbilion people yang duduk di bandar. Jadi caranya bila kita bangunkan aplikasi ini, kita kena tengok bahawa bukan setakat citizen centric, kita kena bagi dia tool yang tertentu pada mereka untuk mereka buat reporting. Bila dia buat reporting, kita akan collect data dia. Dan data ni akan digunakan oleh pihak local council lah, PBT, supaya data ni boleh digunakan secara lebih kolaboratif, bekerjasama, boleh lebih transparent. Semua orang nampak. Siapa berani menunjukkan statistik berapa banyak sampah dikutip untuk KPI dia, environment dia bersih atau tidak, kita letakkan dia di depan pintu majlis katakan. Ada di bandar-bandar di luar negara, mereka meletakkan KPI mereka betul-betul di tempat majlis dia. Jadi bila orang lalu lalang, dia akan tengok KPI masing-masing. Jadi ini cara kita untuk mendekatkan diri dengan penduduk tersebut lah. Memberi kepercayaan kepada mereka sebab kita lebih transparent dan lebih accountable dengan kita punya cara kerja. Jadi banyaklah teknologi, macam TM1 mungkin banyak teknologi yang dihadirkan daripada infrastruktur dan sebagainya, aplikasi boleh digunakan. Dan banyak juga yang black hole yang kita susah nak dapat reporting tu, sensor ni bukan boleh letak semua tempat. Jadi kadang-kadang kita memerlukan manusia sendiri membuat laporan. Jadi bagilah tool kepada mereka untuk membuat laporan. Jadi laporan tersebut adalah mata mereka yang mengatakan ini adalah pain point saya hendak laporkan ni kepada pihak yang berkuasa. Bagilah kemudahan kepada mereka memberi. Sebab once you get the data, you boleh do a lot of things. So data is the era of IR 4.0. Cities 4.0 memerlukan data. Jadi kalau data tu dia dapat dikumpul, kalau kita openkan data ni kepada orang lain, dia boleh gunakan data untuk create aplikasi yang baru. Jadi banyaklah data aplikasi daripada sampah kita boleh tahu, kesihatan kita boleh tahu, udara kita boleh tahu, banjir kita boleh tahu. Jadi kalau data tu disimpan sahaja tanpa dikongsi bersama, maka matlamat yang kita nak capai tak boleh dicapai lah. So make it open source, make it open data. Value pyramid yang kalau kita lihat data tu yang saya sebutkan tadi, banyak kan sebut data, tapi data yang kita ada, yang kita collect tu sebenarnya adalah nombor, digit dan sebagainya, tidak bermakna sangat. Tapi pada orang data is oil. Data itu ada minyak hitam lah pada saya. Kalau minyak hitam ditukar kepada petrol ke kerosin ke, dia berguna. Jadi kena tukarkan, olahkan data tersebut bagi bermakna. Jadi bila data tu ditukar kepada information, dia boleh jawab kepada persoalan who, what, when, dia dipanggil maklumat, informasi. Dan data tu bila dinaikkan ke atas lagi, dia boleh jawab persoalan seperti how, dia akan jadi knowledge, pengetahuan. Dan bila dia naik ke atas, dia jadi understanding, why. Paling atas sekali wisdom lah.
Wisdom tu lebih masuk pada empati. Manusia mempunyai wisdom. Mungkin robot boleh sampai ke tahap yang teratas sekali lah. Ya. Tapi di bawah, kalau kita lihat bawah data ni yang banyak kita collect ni, kita kena naikkan ke atas value pyramid. Dan value pyramid ni bila di atas, dia akan lebih banyak bermakna dan lebih berharga daripada just data 1 dan 0 saja yang kita simpan. Ya. Jadi ini yang saya katakan tadi. Perubahan di antara data yang kita dapat yang tidak bermakna, sebab bila data tu bila dikaitkan antara, bila kita tahu data tu hitam, putih, kuning, hijau, dia jadi maklumat. Ini data kuning, data hijau, data biru dan sebagainya. Tapi dia belum cukup. Bila data tu bila kita sambungkan, dia berkait dengan data yang lain, itu dah menjadi information, menjadi knowledge. Knowledge tu lebih penting. Kita tahu kaitan data ni antara hujan di bukit sana dengan banjir di sini ada kaitan. Kalau tak, kita tak tahu kenapa banjir di sini tapi kering. Sebenarnya hujan di tempat 10 km jauh, banjirnya di 10 km di bandar. Sebab hujannya turun daripada sana. Tak semestinya hujan di sini, banjir di sini. Tapi lain KL, hujan di situ memang banjir di situ. Okay? Jadi kita kena tahu kaitannya apa. So bila kaitan ni kita tengok, kita dapatkan insight. Insight ni kita value dia. Kenapa ada certain data tersebut, maklumat tu lebih penting daripada maklumat yang lain. Dan bila kita dapat wisdom tu, bila maklumat tu dikaitkanlah antara maklumat satu, maklumat ke dua dan sebagainya, itu adalah wisdom. Itu agak susah juga untuk mesin membuat. Jadi mesin sekarang cuba artificial intelligence cuba mengaitkan data tersebut dan mengubah dia sebagai insights dan wisdom. Jadi dia level lah. Ni data yang selalu kita tengok, graf yang kita selalu tengok. Data yang kita collect tu dia akan bagi tahu what happened, descriptive. Dia akan lihat benda-benda yang dah berlaku sebulan, 2 bulan, setahun yang lepas. Kemudian why did it happen? Maknanya diagnostik. Dia nak tahu kenapa ini berlaku. Banjir ni kita nak tahu kenapa ini berlaku. Kita dah tahu kenapa dia berlaku dulu kan. Berapa tahun yang lepas kita tahu. Tapi kita nak tahu kenapa dia berlaku. Yang penting kita nak tahu bila hujan nanti, adakah banjir akan datang? Itu prediktif. What will happen? Prescriptive ni, how can we make it happen? Maknanya sebelum banjir itu berlaku, kita dah boleh bagi jawapannya. Macam mana kita nak mengelak daripada banjir. Jadi data-data ni, tanpa data yang kita collect dari awal ni, maka ini tidak akan berlaku. Kita takkan dapat collection data. Ini banyak. Jadi ini sebagai contoh lah. Ini contoh banjir saya katakan. Kalau kita lihat banjir yang di bawah, data yang di bawah hanya bagi tahu 12 inci, 8 mm dan sebagainya. Adakah itu bermakna? Tak cukup. Kalau dikatakan what is the water level in the river, berapa ketinggiannya, di mana sungai itu naik, air itu naik, mana lokasinya, siapa yang buat kawalan dan sebagainya. Dan kalau kita boleh katakan jawab kepada how, macam mana kita nak kontrol banjir tersebut, bagaimana kita nak tahu kecepatan air itu naik, itu dah jadi maklumat, dah jadi information, dah jadi knowledge. Dan why is the water rising, itu yang penting. Kenapa setiap kali banjir itu akan hadir, datang. Jadi tanpa data-data yang dari bawah ini, maka maklumat yang di atas tidak akan tercapai. Salah satu yang penting yang saya katakan tadi, kenapa ada bandar berjaya lebih cepat daripada yang lain, disebabkan DNA mereka berbeza. Badan kita mempunyai DNA. Setiap yang hadir ni mempunyai DNA yang berbeza. Jadi DNA ni dalam bandar yang kita panggil device, network dan application ni pun sama juga. Di bandar mungkin dia mempunyai device, IoT devices dia banyak. Ada langsung tak ada devices IoT dia. Dia tak ada komputer dia tak ada kios dan sebagainya. Itu devices. Tablet tak ada yang diberi kepada sesiapa untuk diguna pakai. Kekurangan devices. Network, bagaimana pula? Adakah network infrastructure dia ada high speed, dia ada wireless, dia ada IoT network dan sebagainya. Adakah lengkap, kelajuannya cukup ataupun tidak? Itu networknya bahagian. Dan aplikasi, adakah aplikasi dah banyak? Adakah kita dah bangunkan aplikasi yang smart application yang telah kita bentangkan tadi?
Adakah kita mempunyai command center, aplikasi yang boleh buat analytics dan sebagainya. Jadi ini adalah komponen-komponen penting yang perlu ada untuk membangunkan bandar bestari kita. So ini adalah 6 key success factor lah yang saya bincangkan tadi. Yang the first one tadi, bila saya tanya kenapa bandar bestari itu boleh berjaya, excellent vision. That's the first one. Ini survey dia lah yang mengatakan excellent vision. Kedua, great project management. Kalau kita buat projek tanpa satu PMO yang office yang kekal, yang boleh memantau daripada mula sampai akhir, dia tidak akan berjaya. Kalau kita kena adakan benda dia. Kita lihat banyak bandar bestari yang berjaya disebabkan mereka mempunyai PMO office yang strong. Dia boleh monitor projek yang masuk macam mana, projek yang yang ada masalah macam mana nak selesaikan dia nak break down the barrier, ada masalah yang tertentu, data yang tak boleh di-collect. PMO bertanggungjawab. Project Management Office. Ketiga, of course lah, sufficient funding. Mungkin di sini tak sempat kita nak bagi tahu bagaimana funding itu boleh. Funding itu boleh datang daripada PBT sendiri, datang daripada EPU sendiri, datang daripada PFI sendiri, datang daripada revenue sharing, datang daripada cost, saving dan sebagainya. Jadi banyak funding mechanism yang kita boleh lihat. Yang keempat, buy-in from all stakeholders. Itu contoh-contoh yang saya bagi tahu tadi. Stakeholders terlampau ramai, jadi akan susah. Kita nak buat keputusan, kita memerlukan orang daripada sana. Kita nak mendapat data, kita memerlukan ihsan daripada division yang lain. Jadi kita kena ada Chief Smart City Officer, kita panggil. Chief Smart City Officer ni dia boleh break down, dia buka semua barrier ni, turunkan, dia boleh masukkan, integratekan semua maklumat dan boleh buat keputusan sendiri. Yang kelima, identify the pain point of the citizen. Masalah penduduk tu apa? Kita kena tanya mereka. Kita tak boleh suka hati kita. Jadi itu sebab kita menggunakan smart tool, aplikasi yang boleh bagi buat laporan, smart tools. Good governance, itu penting. Bagaimana kita nak struktur kita nak buat projek tersebut. Bagaimana procurement proses kita selalu bertukar ataupun tidak. Itu kadang-kadang memelingkan kepala orang industri player. Kami di luar sini, setiap kali nak jumpa dah bertukar lagi sekali. Jadi projeknya daripada 6 bulan jadi setahun jadi 2 tahun dan sebagainya. Jadi procurement proses kita benar clear. Siapa yang make decision proses. Ini kita terlampau ramai, kita pun susah juga untuk buat decision making proses. Ini adalah 6 key success factor untuk smart cities. Dan saya rasa ini akhir sekali slide. Untuk taking this big step towards the big leap, lompatan kita ni, dicadangkan kita ada 3 fasa lah. Di sini mungkin berbeza pendapat, tapi ada 3 fasa. Beginner project. Beginner project ni maksudnya yang tak ada teknologi lah. Yang tak ada teknologi seperti tempat laluan, untuk laluan basikal, laluan orang berjalan, public transportation, itu tak menggunakan teknologi. Kemudian kita boleh menggunakan intermediate project di mana kita integrate dengan some teknologi tapi tak ada connectivity. Macam LED light. LED light, smart light yang mungkin dia tak ada IoT, tak ada sensor, tak apa, tapi LED light. Dia save energy, solar panel pun sama. Dan akhir sekali advanced project, kita masukkan IR 4.0 punya teknologi. Di mana kita buat IoT, AI, virtual reality dan sebagainya yang kita sebutkan tadi tu. Itu di antara fasa-fasa yang kita boleh buat dalam kalau kita nak mulakan bandar bestari kita. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada soalan saya buka kepada tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi untuk para hadirin sekalian, kita buka sekarang ni untuk sesi soal jawab. Dr. Mazlam has actually already agreed to take questions from the audience, right? So kalau ada soalan silakan angkat tangan, kita akan bawakan mikrofon kepada anda. Ada any questions tak? Ada soalan tak? Ada sana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mazlan Abbas. Muhammad Amir Abdullah, bahagian perancangan ekonomi Negeri Johor. Doktor, soalan saya berkenaan dengan Six Smart City Key Success.
perkara nombor 3, buy-in from stakeholders. Di peringkat kerajaan negeri, yes, we look into these matters thoroughly because to get the buy-in from stakeholders, we need so much engagement. So from your point of view as an industrial player, what is the most or among the brilliant idea to engage with the stakeholders to get their buy-in? Thank you. Okay, terima kasih. So, buy-in from stakeholders ini memang adalah satu cabaran yang amat besar. Dulu saya pernah berkecimpung dalam smart city ni semenjak saya rasa awal 2015 lah sampai sekarang. Jadi saya rasakan banyak kekangan yang berlaku untuk mendapatkan stakeholders engagement. Salah satu masalah yang awalnya disebabkan kita ada smart city blueprint, big project, the government have a big project, tapi dia berhenti di situ. Masalahnya besar ialah berhenti di situ. Dia tidak ada the next step forward. Dan sekarang baru kita lihat PBT dah buat ataupun state dah membuat dia punya execution framework atau blueprint dia tersendiri, execution plan. Dia dah bring down the 30,000 feet punya vision of the country dah kepada maybe 10,000 or 3,000 feet. Di sini kita akan lihat engagement yang berlaku di mana PBT sudah ada dia punya project management office, dia dah ada framework atau buku dia tersendiri. Dia akan layout dia punya short term, dia punya medium term dan dia punya long term. Dan dia dah buat engagement yang lebih clear lagi dengan orang luar. Inilah step yang saya lihat di Perak, di Selangor, di Johor sekarang dengan buat. Saya rasa Cik Farabi esok mungkin dia explain a bit more Johor. Johor pun dah ada dia punya framework. Dan bila kita lihat di sini baru kita clear bahawa PBT ada dia punya projek dia tersendiri, pain point dia tersendiri. Ya. Sebab dahulu apa yang kita lihat stakeholder ni agak pening sebab orang luar akan datang dengan proposal dia tersendiri. Saya datang proposal, kemudian syarikat A, syarikat B, syarikat C, jadi kita makin confused. Dia tak datang dengan satu haluan. Jadi bagaimana kita nak bangunkan? Jadi dia pun nak tahu bahawa projek ini adakah daripada teknologi driven, vendor driven ataupun aplikasi ini mesti datang daripada citizen tu sendiri ataupun PBT tu sendiri. Jadi sekarang dia terpaksa terbalik. This was the engagement yang ni penting. PBT tu sendiri akan bagi tahu bahawa dia ada pain point tersebut. Yang ada solution ialah teknologi vendor tu. Dia akan tahu aplikasi. Jadi dia akan matchkan between pain point dengan vendor punya solution. Baru dia ngam. Dahulu kita daripada orang luar aja try to push. Jadi bila stakeholder ni dia agak susah nak buat keputusan. Now we are seeing a better proses lah, ya. The buy-in from the stakeholder tu dia kena ada very structured. So from the state now sekarang dia dah ada dia punya own blueprint. Lepas tu I think saya rasa dia akan bagikan setiap kepada PBT mempunyai execution plan dia tersendirilah, initiative project tersendiri. Ya. Saya harap ada PBT di sini sudah mengalaminya lah. Saya rasa tengok Perak pun ada green sustainable city, Johor pun dah ada new smart Johor dan sebagainya. Ya. Melaka pun dah ada. Melaka lah paling lama saya rasa. Saya rasa Melaka di sini ada. Okey doktor, kita ada soalan yang telah dikemukakan di apps ya. Daripada Nur Hashimah. Sebagai pakar industri, boleh doktor bagi pandangan bagaimana PBT dapat meluaskan penggunaan perkhidmatan digital yang menjadi nadi kepada pelaksanaan smart city kepada rakyat yang dari berbagai latar belakang. Soalannya bagaimana untuk? Bagaimana doktor boleh bagi pandangan bagaimana PBT dapat meluaskan penggunaan perkhidmatan digital yang menjadi nadi kepada pelaksanaan smart city kepada rakyat yang dari berbagai latar belakang. Okey.
ini bukan masalah satu PBT saja, ini masalah negara. Jadi education system kita lihat, saya pun perasan apabila 2 tahun yang lepas, kita katakan di Malaysia ni, kita lebih 100% internet penetration dan sebagainya. Tapi apabila berlaku pandemik dan kita berlockdown, kita nampak dia punya gap yang betul. Gap ni dikatakan ramai di antara kita yang tak dapat akses kepada internet, ramai di antara kita tidak mendapatkan kelajuan yang cukup dan sebagainya. Itu baru kita nampak dia punya clear. Jadi di sini kita akan lihat, dulu kita anggap semua orang faham dan status, tapi sebenarnya mereka mempunyai latar belakang yang dikatakan berbeza lah. Berbeza bukan setakat daripada education system, berbeza setakat dengan infrastruktur akses yang dia dapat tu. Jadi bila dia tak dapat akses kepada infrastruktur yang sebenar, kelaju internet dan sebagainya, jadi mereka tak dapat menggunakan aplikasi yang kita katakan smart. Smart application yang kita katakan tadi, semua memerlukan internet. Jadi asasnya mesti ada internet. Tanpa internet kita akan terputus hubungan kita, jurang digital kita makin besar. Itu digital divide yang kita akan berlaku. Jadi rapatkan dahulu jurang digital, memberikan mereka akses kepada internet, baru mereka boleh menggunakan digital aplikasi yang kita ada. Saya rasa anak muda kita sekarang lebih canggih daripada anak muda kita zaman dahulu. TikTok sebagainya, dia boleh buat mereka content creation, dia lebih pandai daripada kita. Jadi saya rasa hanya mereka memerlukan aplikasi yang tertentu yang merasakan mereka bila pakai dia adalah something yang boleh solve problem dia. Ya. Jadi latar belakangnya saya rasa disebabkan internet, tapi once you dah bagi internet, mereka dah kuasa di tangan mereka sebenarnya. Ya. Terima kasih. Okey, ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal daripada TM. Saya nak tanya dengan doktor sebagai ahli nujum lah pula, doktor Okay, my question, what's next for the future of smart cities? What's next? Lepas ini, lepas smart city ni, what is next? Okey. Nak jauh ke dekat? Makan ujung. Kita Cities 4.0 belum sampai lagi, ya. Katalah kita dah sampai Cities 4.0 di mana kita dah pakaikan teknologi yang disebutkan tadi, ya, dan IR 5.0 tu, AR, VR dan sebagainya, ya. Tapi kalau saya nak katakan very futuristic of smart cities, bila kita telah ada breakthrough in term of transportation, breakthrough in term of food technology, breakthrough in term of energy, 3 ni. Sebab bila breakthrough of transportation, kita boleh menghantar manusia, penduduk daripada satu tempat ke satu ujung dunia dengan begitu cepat. Setengah dunia kita boleh pergi dalam berapa jam saja boleh sampai. Ini perubahan bila mobility itu berlaku begitu, dia akan mengubah cara kehidupan. Dan bila kita boleh menyelesaikan masalah energy dan food, kita boleh duduk di mana saja yang kita boleh duduk. Bandar mana yang kita boleh wujudkan. Sebagai contoh, kalau saya nak katakanlah yang sekarang Elon Musk, sebenarnya dia buat Mars roket dia punya tu kan, sebenarnya dia nak hantar orang ke planet Marikh dan dia nak hidup di planet Marikh. Itu kita akan lihat cities boleh duduk di satu kawasan di mana makanan susah, tetapi dia boleh buat breakthrough in term of food, breakthrough in term of tenaga, energy. Ini dia boleh sustain the whole city. Itu mungkin kita boleh katakan Cities 5.0 lah. Ya. Terima kasih. Ada soalan lagi? Ya, Cik Zamri. Assalamualaikum, Dr. Zamri dari TM1. Kita banyak cakap tentang how do we justify nak go into smart cities. Tapi bila dengar doktor bercakap tadi, saya terfikir, apa akan jadi pada bandar-bandar kita yang tak nak jadi smart? Dia kata, suka hati sah, saya ikut je cara saya. Tak nak datang program kita ke, bukan orang kat sini lah. Tapi apa akan jadi kalau bandar-bandar yang tak nak jadi smart ni? Okey.
kita akan lihat kenapa orang pergi kepada smart city, sebab kehidupan di bandar tersebut dia susah nak sustain. Ya. Bila dah ramai orang berhijrah kepada bandar, mereka memerlukan infrastruktur yang cukup, ekonomi yang lebih cukup. Jadi kalau tanpa smart city, dia tidak boleh menampung kehidupan mereka di situ, sebab mobility dia very congested, susah. Jadi makin kehidupan penduduk di situ akan makin susah. Kehidupan dia makin susah, ekonomi dia makin susah, kesihatan dia bersusah. Semualah serba susah. Jadi apabila dia tidak menggunakan teknologi untuk mengatasi ini, itu yang akan berlaku. Ya. Kita akan lihat juga ada bandar-bandar yang still IR 1.0. Tapi IR 1.0-nya bandar-bandar yang duduk jauh, memang dia tak ada tamadun langsung. Memang dikekalkan di situ disebabkan sejarah. Tapi penduduk tak ramai. Dia tetap ada bandar, tapi penduduk dia tak ramai. Yang masalahnya apabila bandar tu dibangun, bila penduduk makin ramai berhijrah ke bandar, itu yang akan jadi masalah. Adakah kita mempunyai bandar-bandar yang begitu? Tidak kan? Di Malaysia ni semuanya kita lihat ramai yang akan berhijrah di bandar. Jadi itu yang kita akan merasakan bahawa sesiapa yang ketinggalan, dia akan ketinggalan dalam jurang digital, dia akan ketinggalan dalam jurang IR 4.0 lebih besar, dan jurang Cities 4.0 lebih besar. Ya, ketinggalanlah mereka. Ya, jadi penduduk situ mungkin dia punya education system pun dah makin kekurangan, dan kehidupan mereka, ekonomi pun makin merudum lah. Ya. Terima kasih.